Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, saya ucapkan selamat datang juga pada Puan Guru Besar, Ustazah Siti Aisyah di dalam Google Meet link Darjah 3 Rushdi. Okey. Dengar je, nampak je. Selamat datang Ustazah. Ya. Okey, biar teruskan dah. Okey. Saja-saja tengok. Okey. Tania nak teruskan. Okeylah murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan. Saya minta untuk murid mengaminkan bacaan doa yang akan saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Okay, mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita berada di minggu yang kedua sesi PDPR bagi sesi yang seterusnya. Okay, sebelum tu suka saya mengingati murid-murid nak mengingatkan tentang pelajaran yang lepas yang telah saya ajar pada PDPR yang lepas, iaitu pada sebelum cuti. Saya tak tahu murid-murid ingat atau tidak berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan baligh. Okey, pengertian baligh itu apa? Kemudian perkembangan umur manusia menurut Islam daripada bayi, kanak-kanak, remaja, belia dan juga dewasa. Kemudian saya ajar perkenaan yang lepas mumayyiz. Tahu membezakan di antara baik dan buruk. Tahu membezakan najis atau tidak najis. Jadi saya harap murid-murid ingatlah apa yang saya ajar. Kemudian tanda-tanda baligh bagi lelaki, keluar air mani atau mimpi. Bagi perempuan kedatangan haid. Ini adalah pelajaran yang telah saya ajar pada sesi PDPR yang lepas, hampir sebulan dah. Jadi saya ingat murid-murid ingat apa yang saya sampaikan pada sesi yang lepas. Okey, untuk pelajaran hari ini murid-murid boleh rujuk muka surat 21. Kalau tak ada kitab pun tak apa, boleh rujuk di paparan slide yang saya tunjukkan. Okay, kita lihat tajuk ciri-ciri orang yang baligh. Ciri-ciri orang yang baligh itu bagaimana? Okey, kita lihat yang pertama. Okey, siapa nak baca? Seorang je saya minta. Jangan bising. Siapa nak baca? Siapa yang nak baca? Boleh jawab. Kalau tak ada Cikgu siapa. saya. Siapa? Nama siapa? Aisyah. Aisyah. Okey, baca Aisyah. Okey, bagus Aisyah. Baca nombor Dapat 1. berfikir secara matang. Okey, Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, yang pertama dapat berfikir secara matang. Inilah tanda-tanda orang yang baligh. Ciri-ciri yang baligh. Ini ciri-ciri di antara beberapa cirilah yang akan saya terangkan. Maksud matang di sini, dia boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Bila dia buat sesuatu tu, dia fikirkan kesannya dahulu. Contoh kalau nak buat sesuatu perkara, apa kesannya? Dia matang lah.
Daripada segi tindak tanduk dia matang. Dia boleh fikirkan bagaimana yang dia nak buat. Okey, itu ciri yang pertama. Boleh berfikir secara matang. Okey, yang kedua, siapa nak baca? Saya. Siapa nama? Najwa. Okey, Najwa. Bagus Najwa. Okey, baca Najwa nombor 2. Okey Najwa, boleh baca nombor 2. Oh, hilang dari radar. Okey, tak apa, orang lain? Siapa nak baca nombor 2? Tak ada? Kalau tak ada, saya sebut nama. Siapa? Kairin Nah, Okey, Kairin baca Kairin. dapat membezakan dan menilai perkara baik dan buruk, manfaat atau Mudarat. 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 Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, yang kedua. Dapat membezakan dan menilai perkara baik dan buruk, manfaat atau mudarat. Okey, kita dapat membezakan. Lebih kepada mumayyiz lah. Maksudnya dia boleh membezakan sesuatu perbuatan itu baik. Contoh kalau tolong ibu bapa di rumah, baik atau tidak baik. Usik adik, tolak adik, boleh nilai baik ke tak baik. Boleh fikirkan kesannya macam mana. Kemudian manfaat ini menerima kebaikan. Sementara mudarat ini dia mendatangkan musibah. Jadi dia dapat membezakan di antara perkara baik dan buruk, manfaat dan juga mudarat. Itu ciri-ciri baligh. Okey, kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Okey, siapa nak baca? Nak baca sebut nama dulu, jangan sebut ramai-ramai nanti bising. Okey, siapa nak baca? Nombor 3. Saya nak volunteer dulu. Tak ada volunteer baru saya panggil nama. Tak ada ke? Okey, kalau tak ada ni, Hadif, baca Hadif. Cikgu, kalau Ya. saya baca lain lagi boleh tak? Kita bagi peluang dulu yang lain Okey, bagus awak nak. Tapi kita bagi dulu yang lain. Okey. Siapa nak baca? Okey, Hadif baca. Hadif. Okey, baca nombor 3. Sudah boleh menjangka perkara yang akan terjadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Okey, terima kasih Hadif. Okey, yang ketiga, sudah boleh menjangka sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Maksudnya kita hidup ni berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan yang kita ada. Sebab itu kehidupan ini orang kata try and error, cuba. Kalau kita tak cuba, mana kita nak tahu sama ada berjaya atau tidak. Jadi yang penting kita kena buat bersungguh-sungguh kerana Allah. Okey, itu ciri baligh yang ketiga. Okey, kita lihat ciri baligh yang keempat. Okey, siapa nak baca? Volunteer. Saya. Okey, siapa? Sebut nama dulu. Najwa. Najwa. Okey, baca Najwa. Okey, Saya. Najwa dulu. Saiful. Mempunyai kewajipan dan rasa tanggungjawab terhadap tuntutan Syarak. pada diri dan keluarga. Okey, terima kasih Najwa. Okey, yang keempat. Mempunyai kewajipan dan rasa tanggungjawab terhadap tuntutan syarak pada diri dan keluarga. Apa tuntutan syarak? Banyak. Contoh solat, zakat, puasa. Itu adalah tanggungjawab terhadap tuntutan syarak untuk diri kita. Sebab bila kata baligh ini, dia dah
menanggung atau dipertanggungjawabkan dengan sesuatu. Bukan sahaja pada diri dan juga pada keluarga. Okey, yang kelima. Tadi Saiful Amri. Okey, baca Saiful Amri. Yang kelima. Mempunyai matlamat hidup untuk kebaikan di di dunia dan di akhirat. Okey, terima kasih Saiful Amri, Tania. Okey, yang kelima. Okey, offkan balik mikrofon tu. Okey, mempunyai matlamat hidup untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Kita hidup ni, matlamat kita, ya murid-murid, bukan sahaja di dunia, tetapi di akhirat. Kehidupan kita, kejap, ada. Okey, kehidupan kita matlamatnya adalah di akhirat, bukan setakat di dunia. Sebab itu kita buat sesuatu amalan, matlamat kita untuk dapat kebaikan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab itu penting hidup untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan, yakni Allah jadikan manusia dan jin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata apa? Allah nak memberikan kepada hamba-Nya kebaikan sebagai balasan bersusah payah beribadat di dunia, maka di akhirat nanti akan mendapat kesenangan. Okey, ingat murid-murid Jadi matlamat kehidupan kita adalah di akhirat. Dunia ini hanyalah jambatan sahaja. Okey, terima kasih yang volunteer membaca. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, ini tak apa saya baca. Murid-murid boleh dengar. Okey, akil baligh, info dalam kitab tu ada dalam muka surat 21. Okay, akil baligh adalah satu peringkat kematangan di mana tubuh badan akan berubah dari seorang kanak-kanak kepada seorang dewasa. Sekarang ni awak kehidupan semakin lama semakin membesar. Daripada dulu awak bayi, kecil, masuk ke alam persekolahan, darjah 1, darjah 2, darjah 3, nanti akan seterusnya darjah 4, kemudian masuk sekolah menengah, insya-Allah nanti awak akan sambung dalam masuk universiti, kemudian kerja, dan seterusnya. Jadi daripada seorang kanak-kanak kepada dewasa, seorang yang telah akil baligh akan dikira dosa dan pahalanya. Kena ingat murid-murid. Saya dah ajar pada sesi yang lepas tanda peringkat perkembangan umur manusia. Baligh itu bila? Ingat murid-murid, bila kata seseorang yang telah akil baligh akan dikira dosa dan pahalanya. Setiap apa yang awak buat, Allah akan nilai. Allah nilai, dan kebaikan itu bukan sahaja awak dapat, ibu bapa pun akan dapat. Setiap perbuatan yang baik atau buruk akan ditanggung sendiri. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, persediaan sebelum baligh. Okey, siapa nak baca? Sebut nama. Siapa yang nak baca, sebut nama selain daripada yang sudah baca. Tak ada. Kalau tak ada, saya sebut nama. Akilah. 1. Berlatih mengamalkan solat bersendirian dan berjemaah serta melatih diri berpuasa. Okey, terima kasih Akilah. Okey, berlatih mengamalkan solat sendiri dan berjemaah serta melatih diri berpuasa. Sebab itu kalau daripada peringkat awal, murid-murid mungkin telah diajar oleh ibu bapa solat di rumah, kemudian melatih diri berpuasa. Kadang-kadang saya tengok darjah 1 pun dah berpuasa. Okey, tahniah saya ucapkan, bagus. Latih. Kalau tak mampu hari itu puasa, bukalah secara berperingkat. Sebab dengan latihan lah nanti kita akan terbiasa. Sebab usaha itu daripada diri kita, bukan daripada orang
lain. Orang yang rajin dia akan sentiasa berusaha. Sentiasa orang sementara orang yang malas sentiasa mencari alasan. Kita letaklah kedudukan kita itu di mana. Okey, kita lihat yang kedua. Okey, siapa nak baca? Satu, dua, tiga. Tak ada sebut nama, saya tak ada volunteer, saya sebutlah nama. Ashraf. Muhammad Ashraf Danish. Sebut nama. Berlatih mendekatkan diri kepada Allah Subhanallah Ta'ala dengan zikir dan doa. Okey, terima kasih Tahniah Ashraf. Okey, yang kedua berlatih mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir dan doa. Tadi kita solat, lepas solat kita zikir, kita bermunajat, kita berwirid, kemudian kita berdoa. Okey. Mungkin semua dah tahu baca doa, secara ringkas pun tak apa. Yang paling penting yang saya nak tekankan, doa kepada ibu bapa. Itu yang penting. Pastikan doalah mak ayah sentiasa dalam keadaan yang sihat. Diampunkan dosa sebab mak ayah kita telah bersusah payah daripada kecil menjaga diri kita. Okey, yang ketiga belajar. Ya, okey, tak apa, saya baca. Okey, yang ketiga belajar membaca Al-Quran dan perkara-perkara fardu ain seperti taharah, istinja, wuduk, mandi wajib, solat dan lain. Ni latihan sebelum kita nak ke alam remaja, alam baligh. Membaca Al-Quran. Sebab itu Al-Quran kena baca hari-hari, jangan baca kejap baca, kejap tak baca, macam biskut Cik Smo pula. Tapi Al-Quran kena baca hari-hari. Kemudian fardu ain seperti apa? Taharah ni menjaga kebersihan, istinja, cebok. Takkanlah awak darjah 3 masih mak ayah masih cebok, ada ke? Tak ada kan? Kalau boleh usaha diri sendiri berwuduk dengan sempurna, mandi wajib, solat dan lain. Ini adalah cara-cara persediaan persediaan murid-murid sebelum menghadapi ke alam remaja, masuk ke satu, orang kata apa, satu taraf, iaitu akil baligh. Okey, seterusnya yang keempat. Siapa nak baca? Saya, Siapa nama? Saiful. Saiful lah, boleh lah. Saiful Amri. Okey, bagus. Okey, baca Saiful. Belajar hidup dalam masyarakat dengan berakhlak mulia terhadap Allah, Rasul, ibu, bapa, guru, orang tua dan rakan-rakan. Okey, tahniah. Terima kasih Saiful. Okey, yang keempat, belajar hidup dalam masyarakat dengan berakhlak mulia terhadap Allah, Rasul, ibu bapa, guru dan orang tua dan rakan. Maknanya hidup dalam masyarakat lah. Awak pergi ikut ayah awak pergi solat Jumaat, pergi solat berjemaah, itu kira kehidupan kita bercampur dengan masyarakat. Tapi cumanya disebabkan oleh pandemik COVID ni, kita tak boleh nak pergi solat berjemaah. Tapi tak apalah, kita boleh solat di rumah. Sebelum COVID pun biasa ada kenduri yasinan, kenduri kahwin, kita pergi. Itu semua cara kita belajar hidup bermasyarakat. Sebab kita tak boleh hidup bersendirian. Kita mesti kena hidup bermasyarakat, kena campur dengan orang lain. Okey, seterusnya yang kelima. Okey. Saya. Siapa nama nak baca? Sebut nama. Najwa. Okey, Najwa baca. Menerima nasihat yang baik dari orang lain dan berlatih berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Okey, terima kasih Najwa. Okey. Menerima nasihat yang baik dari orang lain dan berlatih berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Kita nak menerima nasihat orang lain, kemudian berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut. Sebab itu contoh bila awak bercakap, bila bercakap dengan kawan-kawan, bila bercakap dengan guru, bila bercakap dengan ibu bapa, mestilah dengan menggunakan bahasa yang sopan. Begitu juga dalam kelas, lebih-lebih lagi dalam kelas online ni.
Okey, kalau seperti yang saya cakapkan tadi, kalau tidak bercakap, tutup mikrofon, biar tidak mengganggu orang lain. Ini dikira sebagai satu adab. Okey. Seterusnya yang keenam, okey tak apa saya baca. Saya. Siapa? Saya. Siti Ahmad. Siapa nama? Siti Madiana. Siti Maziana. Okey, Siti Mazdiana. Okey, baca Siti Mazdiana. Berlatih melakukan kerja-kerja yang boleh Disumbangkan yang disambungkan dalam keluarga dan masyarakat bersuaian dengan peringkat umur. Okey, terima kasih tahniah Siti Mazdiana. Okey, kita lihat yang keenam. Okey, berlatih melakukan kerja-kerja yang boleh disumbangkan dalam keluarga. Okey, kalau awak tengok contoh gambar tu, tolong mak awak masak kat dapur. Terutama yang perempuan, yang lelaki pun boleh, tak masalah. Tolong mak masak kat dapur. Basuh pinggan, lipat baju, angkat jemuran, angkat kain, kan, basuh baju, melakukan kerja-kerja yang mudah boleh. Lagi dalam suasana PKP ni kan, takkan awak nak makan tidur je. Sekurang-kurangnya dekat rumah bantu. Bangun seawal pagi, bantulah mak ayah, buat apa yang patut. Buat yang mudah-mudah pun tak apa, basuh pinggan. Paling tidak pun bila awak makan, basuh pinggan sendiri. Jangan pula bila dah makan awak letak je pinggan dekat sinki. Biar mak ataupun ayah ataupun kakak yang basuh. Benda yang paling mudah awak boleh buat sendiri. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Itu dikira sebagai Jadi buat malam itu kira berlatih. Okey, seterusnya taklif. Okey, tak apa, ni saya baca. Ni saya baca, murid-murid boleh dengar. Okey, taklif ni pada bahasa pembebanan. Apa maksud pembebanan? Maksud pembebanan ini ialah seseorang yang telah dipertanggungjawabkan dengan dosa dan pahala sendiri. Okay, pada istilah ialah menerima tanggungjawab dan kewajipan sebagai seorang Islam setelah baligh. Kita berkewajipan untuk mematuhi semua hukum syarak, iaitu wajib, haram, makruh dan harus. Sekurang-kurangnya kita dah kena tahulah apa dia amalan-amalan yang wajib, apa amalan-amalan yang haram, apa dia makruh dan apa itu harus. Yang wajib kita kena buat, yang haram kita kena tinggalkan. Yang makruh tu kalau boleh kita tinggalkan. Dan juga harus. Macam contoh makan harus. Makan tu hukumnya harus. Nak makan boleh, tak nak makan pun boleh. Tapi ada ketikanya berpindah jadi hukum yang lain. Okey. Jadi bila saja kata dah balik, anda telah dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab syarak. Maknanya kena solat, kena puasa, kena buat sebagai seorang Muslim. Okey, kita lihat. Okey, ni saya terangkan, awak dengar. Okey, tanggungjawab setelah taklif yang pertama, wajib melakukan amalan fardu ain. Okey, apa dia contoh amalan fardu ain? Contohnya solat. Solat 5 waktu, solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Ini dikategorikan fardu ain. Semua individu kena buat. Tak terkecuali, semua kena buat. Sakit macam mana pun kena solat. Sebab itu kalau tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Kalau tak boleh sembahyang duduk, sembahyang baring. Kalau tak boleh sembahyang dengan baring pun tak boleh sembahyang, disebabkan sakit, gunalah isyarat mata. Kalau tak boleh juga menggunakan isyarat mata, tunggu je lah orang sembahyangkan. Pada ketika orang dah sembahyangkan tu dah tak jadi apalah. Tapi nak beritahu bahawa solat itu wajib dilaksanakan walau apa jua cara dan keadaan. Sehingga perang pun ada solat dan caranya. Sebab itu dinamakan solatul khauf, solat ketika takut. Itu ketika perang lah. Kat Malaysia kita tak ada. Yang kedua, wajib menuntut ilmu. Macam awak sekarang lah. Kita tak boleh hadir ke sekolah bersemuka. Kita menuntut ilmu secara online, secara alam maya.
Okey, tahniahlah saya ucapkan kepada yang hadir semua hari ini, yang sama-sama setakat hari ini menemani saya, kita belajar secara online. InsyaAllah Allah akan bagi pahala, Allah akan bagi ganjaran, Allah akan nilai. Okay, yang ketiga, wajib melakukan amalan fardu kifayah. Apa contoh amalan fardu kifayah? Contoh macam solat jenazah. Bila seseorang ataupun sesuatu pengurusan itu telah buat, maka yang lain dia akan terlepas dosa. Ada jugalah contoh-contoh lain fardu kifayah. Okay, yang keempat, wajib meninggalkan perkara yang dilarang. Apa dia perkara yang dilarang? Contoh mencuri, merompak, merosakkan harta benda dan sebagainya. Perkara-perkara yang dilarang wajib kita tinggalkan. Yang kelima, wajib menutup aurat. Okay, alhamdulillah hari ini saya lihat semua tahniahlah memakai pakaian yang sopan, pakai tudung bagi perempuan. Tak kiralah awak berada dalam rumah ataupun berada di luar rumah, ya Akilah, tahniahlah. Sekurang-kurangnya awak ada satu usaha. Saya pasti dan saya yakin usaha yang awak buat semuanya ini Allah akan nilai dan Allah akan bagi ganjaran. Bukan awak je dapat, tapi mak dan ayah awak juga akan dapat ganjaran seperti mana yang awak dah dapat. Sebab bila awak belajar ni merupakan satu jihad sabilillah. Orang yang menyuruh buat kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama sebagaimana orang yang melaksanakan. Jadi untunglah. Jadi bila mak ayah awak suruh awak belajar, awak dapat pahala jihad, mak ayah pun akan dapat pahala itu. Untung tak? Mestilah untung kan? Jadi tahniah saya ucapkan kepada yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah akan memberi kita ganjaran. Okey, itu saja untuk hari ini. Seperti mana biasa, tugasan nanti awak boleh tengok dalam WhatsApp group. Okey, boleh jawab. Nanti bila dah siap, boleh send balik kerja pada saya. Okey. Satu soalan saja, tuliskan pengertian taklif dari segi bahasa dan istilah. Di mana yang saya terangkan. Okey, boleh faham tak apa yang saya jelaskan pada kali ini?